Video kali ini kami akan menerangkan berkenaan dengan tajuk hal. Hal secara umumnya adalah keadaan. Okey, kita tengok takrif dia. Yang pertama adalah al-wasfu fadlatu muntasibu lidilala ala hay'ah. Al-wasfu fadlah, dia menerangkan fadlah tu benda apa? Nanti kita tengok. Muntasibu, dia mestilah hukum dia dalam keadaan nasab. Lidilala ala hay'ah, dan dia juga menerangkan kepada keadaan. Okey. Syarah ta'rif kharaja fadlah wasfu waqa'a umdah. Adapun hal ini adalah fadlah, dia menerangkan keadaan fadlah, dan lawan kepada fadlah adalah umdah. Umdah ini dapat adalah tiang kepada satu ayat tu. Kalau tak ada dia, maka tak sempurna ayat tu. Makna kata apa? Umdah ni adalah seperti mubtada khabar, fi'il fa'il, fi'il naib fa'il. Itu adalah umdah. Dan adapun fadlah itu mendapat adalah lebihan. Okay, kita tengok contoh dia. Tengok contoh, nak senang faham. Tengok misal, ja'a talibu rakiban. Ja'a talibu adalah umdah. Sebab apa kata umdah? Sebab dia adalah fi'il fa'il, dan rakiban ni adalah fadlah tu, dia duduk tempat fadlah. Hal tu duduk tempat fadlah, dia tidak duduk tempat umdah. Okey. Wa kharaja, sambung, wa kharaja hay'ah tamyiz. Keadaan, yang dikata dilala ala hay'ah, dia menerangkan keadaan. Lawan dia ada tamyiz. Keadaan dengan ayat keadaan hay'ah dengan tamyiz ni, dia nak lebih kurang sama. Kita tengok dalam kitab contoh yang akan mengelirukan kita sama ada ayat tu adalah ayat hal atau ayat tamyiz. Kita tengok sini contoh dalam kitab lillahi dawruhu farisan, fa innahu tamyiz la hal ala sahih. Dia adalah ayat tamyiz, dia bukan ayat hal. Kerana apa? Fahuwa libayanu muta'ajab minhu la libayanu hay'ah. Secara sekali pandang kita nampak ayat ni macam hal, hal. Padahal dia bukan ayat hal, dia adalah ayat tamyiz. Maka bagaimana kita nak membezakan ayat hal dan ayat tamyiz ni? Kita kena faham makna ayat tersebut lah. Dan kita tengok misal yang nak diterangkan kat misal ni adalah sekiranya dia punya sahibul hal, tuan kepada hal tu adalah muzakkar, maka dia punya hal pun kena ada dalam keadaan muzakkar. Jika muannas, maka dalam keadaan muannas juga. Dan sekiranya dia dalam keadaan musanna, muzakkar atau muannas, maka dia punya hal pun kena dalam keadaan muannas. Sama juga dengan jamak. I'rab dia, hal ni dalam takrif dia kata apa? Muntasibu, dia mesti dalam keadaan nasab. Sampai itu. Kita tengok yang bawah dia, al-hukmu hal min haythu intiqal wa istiqa. Apa tu intiqal, apa tu istiqa pula? Anwa'u hal min haythu lidilala wa lafzataha. Ini untuk apa? Hal untuk lidilala wala lidilala dengan lafaz. Nauk hal, yang dia ada dua jenis. Yang pertama, antakuna hal muntakhila mustaqqah. Yang kedua, antakuna hal khairu muntakhila ay wasfan laziman. Yang pertama, muntakhila mustaqqah. Muntakhila mustaqqah ni apa? Adalah yang boleh tukar sifat kelaziman dia. Contoh, ja'a zaidun rakiban. Telah datang Zaid
dalam keadaan menunggang, kan? Taklah hari-hari Zaid tu dalam keadaan menunggang. Dia boleh datang dalam keadaan berjalan, kan? Dalam banyak keadaan dia boleh datang, kan? Dia boleh berubah-ubah sifat kelaziman dia. Ra'aitu Fatimah mubtasimatan. Aku melihat Fatimah ni senyum. Dan taklah hari-hari kita nampak Fatimah tu senyum, kan? Boleh hari lain kita nampak dia sedih, dia masam dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, antakuna hal khairu muntakhilah, ay wasfan laziman. Yang khairu muntakhilah apa pula? Yang tak boleh tukar sifat kelaziman tu, kan? Contoh dia, da'autullah sami'an. Aku berdoa kepada Allah yang maha mendengar, kan? Allah ni mendengar doa kita. Kita tak boleh ubah lah, kan? Keadaan tu. Lepas tu nak senang faham lagi. Contoh, khalaqallah zirafah yadaiha atwalu min rijlaiha, kan? Allah menciptakan zirafah, kedua tangannya, yadaiha, kedua tangannya lebih panjang daripada kedua kakinya, kan? Betul ya? Kan? Sifat kelaziman zirafah tu, tangan dia lebih panjang daripada kakinya. Tak boleh ubah benda tu. Memang sifat kelaziman dia macam tu. Okey. Senang faham, muntakhilah tu sifat kelaziman yang boleh berubah-ubah. Khairu muntakhilah sifat kelaziman yang tak boleh ubah, memang tetap gitu. Yang ke bawah tu majaz hal mujamidah. Dia kata apa? Aslu an takuna hal wasfan mushtaqa. Asal dia adalah hal ni adalah wasfan yang mushtaq. Mushtaq ni adalah yang boleh, perkataan yang boleh tasrif. Dan berjami' ni adalah perkataan yang dia tak boleh tasrif lah. Ada 3 keadaan kat situ yang membolehkan hal tu dalam keadaan jamidah. Yang pertama, indallan ala si'run. Jika hal tu dia menunjukkan kepada nilai. Tengok contoh, bi'hu muddan bidirhamin. Jual akannya keadaan 1 cupak dirham, kan? Yang mana hal dia adalah muddan. Lepas yang kedua, indallat ala tafa'ul, iaitu apa itu tafa'ul? Adalah musyarakah baina isnain, ada interaksi antara 2 orang, kan? Tengok contoh, bi'tuhu yaddan biyadin. Jual akannya tangan ke tangan, kan? Kita boleh nampak macam ada orang berjual beli, kan? Itu hal dia adalah yaddan. Yang ketiga yang membolehkan hal tu dalam keadaan jamidah adalah indallat ala tashbih, jika dia menunjukkan kepada perumpamaan, kan? Hal tu, qarra zaidan asadan, telah menyerang Zaid dalam keadaan singa, kan? Perkataan asadan tu mana boleh tasrif, dia jami', kan? Dibolehkan. Pertama si'ru, yang kedua tafa'ul, yang ketiga adalah tashbih. Okey. Yang bawah sekali tu majaz hal ma'rifah, datangnya hal dalam keadaan ma'rifah. Dia kata apa? Aslu an takuna hal nakirah. Asal dia hal ni adalah dalam keadaan nakirah. Tetapi dia kata apa? Ma warada minha mu'arrifan lafzan fahuwa munkaran makna. Ma'rifah dari segi lafaz, tetapi nakirah dari segi makna, tetap di dalam ada nakirah, tapi perkataan tu adalah ma'rifah, tapi makna dia mesti dalam keadaan nakirah juga. Okey, kita tengok contoh. Ja'u jama'a qafir. Ni contoh untuk ma'rifah, ni untuk nakirah asal dia. Tapi ayat kedua, setiap ayat-ayat ni dia memberi maksud yang sama, kan? Tengok, ja'u
jama'a khafir. Maksud dia datang sekumpulan yang ramai. Sama juga yang untuk ni nakirah ja'u jami'an, datang sekumpulan yang ramai kan. Tapi ini menunjukkan kepada ma'rifah. Sebab apa? Sebab dia ada tanda ma'rifah iaitu alif lam kan. Ini sama juga, dia tanda ma'rifah ada alif lam kan. Dan ni sebab ada dhamir kan. Dan yang ini contohnya adalah ada dhamir juga. Maka jika sekiranya ada dhamir, maka dia antara tanda ma'rifah. Okey, kita sambung berkenaan dengan hal juga. Yang mana datangnya, kita tengok ja'a hal masdar, datangnya hal dalam keadaan masdar pula. Tadi dia kata dalam keadaan jamidah, lepas tu dalam keadaan ma'rifah kan. Ni dalam keadaan masdar pula kan. Sepatutnya dia kata apa? Asal antakuna hal wasfan. Sepatutnya hal tu dalam keadaan wasfan, tetapi dalam masalah ni dia datang dalam keadaan masdar pula. Okey, kita tengok apa dia punya perbahasan dia. Okey, wasfan ni berapa? Wasfan ni berapa? Kita tengok dalam kitab. Kitab kata, kita tengok kitab. Dia kata wa huwa ma dalla ala ma'na wa sahibahu, iaitu wasfan ni barang, wasfan ni barang menunjukkan makna dan tuannya. Makna dan tuannya. Contoh wasfan qaimun. Qaimun adalah wasfan kan, iaitu membawa maksud orang yang berdiri. Orang berdiri. Dia ada makna dan tuan kepada makna tu, iaitu orang, ada orang yang berdiri. Kalau masdar qaim, iaitu berdiri, dia menunjukkan makna saja, dia tak menunjukkan kepada makna tu, dia tak menunjukkan tuan kepada makna tu. Okey, dia kata wasfan ni seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat. Okey, kita tengok contoh dia. Ka qaulu Zaidan tala'a baghtatan kan. Yang dikatakan baghtatan ni adalah hal, tapi di dalam keadaan masdar. Contoh maksud ayat ni, Zaid datang tiba-tiba dalam keadaan masdar. Ingat dia kata fa baghtatan. Baghtatan hal masdar, hal yang masdar. Fa fiha ara'u nahwain kan. Okey, kita tengok pasal contoh ni, contoh yang hal masdar ni, apa perbahasan ulama berkenaan dengan apa hal dalam bentuk masdar. Yang pertama kata Sibawayh dan Jumhur. Sibawayh dan Jumhur kata baghtatan ni mansub ala hal. Dia macam dia tetap dalam hal kan. Dia macam biasa dimansub dengan hal. Dan yang kedua Akhfash dan Mubarrad. Akhfash dan Mubarrad kata pula baghtatan ni mansub ala masdariyah. Kalau dia mansub atas masdariyah, dia mestilah ada amil dalam ayat tu kan. Contoh amil tu macam mana? Ada perkataan yang serupa yang jadi fa'il. Perkataan yang masdar tu, yang serupa dengan masdar tu, dia jadi fa'il. Macam tengok dia kata
ai maf'ul mutlaq, seperti maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq contoh dia daraba Zaidan darban. Darban tu kan masdar. Kan? Lepas tu dia punya amil dia daraba. Perkataan yang sama yang jadi fi'il daraba. Gitu. Jadi sepatutnya dalam ayat ni mestilah ada perkataan yang sama dengan baghtatan yang jadi fi'il, tapi apa yang dia berkata, wal amil fiha mahzuf, amil padanya dibuang. Amil dia dibuang pula dah kan. Jadi wa taqdir tala'a Zaidan yabqitu baghtatan, yang dibuang yang tadi tu, yang amil tadi, amil perkataan yang sama dengan baghtatan yang jadi fi'il tu ya begitu yang dihazafkan yang tu So kata fa ya begitu indahuma hal la baghtah, yang jadi hal kat situ adalah ya begitu tu yang dihazafkan tu, yang jadi amil kepada baghtatan. Lepas tu kata kufiyan pula, mansub ala masdariyah, sama dengan akhfash dan mubarrad, sama, tetapi dia tak kata amil tu dihazafkan, tapi dia kata amil dia adalah tala'a tu sendiri. Tala'a tu jadi amil kepada baghtatan tu, sebab dia nak kata mansub ala masdariyah. Isu dalam bab ni dia nak kata apa? Dia dinasabkan, baghtatan tu dinasabkan dengan apa? Yang pertama jumhur kata dia dinasabkan dengan hal. Yang membezakan adalah akhfash mubarrad, pandangan pertama, kedua dengan pandangan ketiga yang mengatakan masuk ke atas masdariyah. Mudah faham macam tu. Okey, kita tengok yang bawah pula, musawiqat maja'a sahibul hal nakirah, perkara yang membolehkan datangnya sahibul hal dalam keadaan nakirah. Sahibul hal tadi berkenaan, kita bincang berkenaan hal, ni berkenaan sahibul hal, tuan kepada hal, tuan kepada keadaan tu. Okey, bolehkah tuan kepada keadaan tu dalam keadaan nakirah? Okey, kita tengok. Dia kata apa? Asal an takuna sahibul hal ma'rifah. Asal sahibul hal tu adalah ma'rifah. Seperti ka qauluna jaa talibu rakiban. Datangnya pelajar dalam keadaan menunggang. Dia punya sahibul hal dia adalah talibu. Fa talibu sahibul hal wa huwa ma'rifah. Asal dia dia punya apa? Sahibul hal dia adalah ma'rifah. Tapi ada perkara yang membolehkan sahibul hal tu dalam keadaan nakirah pula. Yasih an takuna sahibul hal nakirah inda wujudu musawiqat. Ada perkara-perkara yang membolehkan dia. Antaranya an yataqaddam ala nakirah, kita mendahulukan hal ala nakirah. Mana kata apa? Kita tengok contoh, fidaril qa'iman rajulun. Dia mendahulukan, sepatutnya hal ni, hal qa'imun ni dia kena duduk belakang tempat rajulun ni, tapi dia duduk tempat dia duduk depan. Jadi hal ni duduk depan, dia punya ni sahibul hal ni, rajulun ni sahibul hal, duduk belakang. Dibolehkan sahibul hal tu dalam keadaan nakirah, tetapi dia kena duduk belakang, kita kena lempak dia duduk belakang. So dia jadi dia duduk belakang, hal tu duduk depan, sahibul hal tu duduk belakang. Okey, yang kedua takhsis. Takhsis dia mengkhususkan ni ada dua pula. Yang pertama adalah wasfun, yang pertama adalah wasfun, yang kedua adalah idhafah. Kita tengok contoh yang wasfun pula.
fiha yufrahu kullu amrin hakim amran min indina. Okey. Amri ni adalah sahibul hal. Dan sahibul hal yang dia menerangkan tu dia punya sifat tu, perkara-perkara yang hakim. Jadi dia jadi boleh jadi nakirah sebab dia apa, sahibul hal tu dia menerangkan sifat kan. Maka kat sini dia tak ada isu sahibul hal duduk belakang, hal duduk depan, tapi dia dalam bentuk asal. Tapi dia kata sahibul hal ni boleh duduk dalam keadaan nakirah jika dia mengkhususkan sifat amri ni. Amri ni ada sifat, dia mengkhususkan sifat amri ni dengan hakim. Maka amri hakim ni adalah amri ni boleh dalam keadaan nakirah. Dia punya hal adalah amron. Itu. Yang kedua ni takhsis bi idafah pula. Okey. Sahibul hal dia adalah arba'ati ayyam. Jadi kat sini kita boleh nampak dia jadi mudhaf ilaih. Maka dibolehkan arba'ati ni yang sahibul hal ni dalam keadaan nakirah. Kan? Lepas tu kita tengok yang keempat. Okey, kita tengok dalam kitab dia kata apa? Antaqa nakirah ba'da nafi aw shibhuhu. Nafi selepas nafi atau shibhu ni merujuk kepada shibhu nafi wa huwa istifham dan nafi. Dia merujukkan kepada istifham dan nafi. Okey, kita tengok antaqa nakirah ba'da nafi, jika sahibul hal tu duduk selepas nafi. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Ni qaryatin adalah sahibul hal, dan sahibul hal yang duduk selepas ma ni adalah ma nafi, maka dibolehkan sahibul hal ini menjadi nakirah. Okey, macam tu. Faham? Dan yang istifham dengan nafi ni adalah syibhul nafi. Dan syibhul nafi ada dua, iaitu istifham dan nafi. Okey. Contoh, ya sahihal humma aishun baqiyan. Okey. Hal ni adalah hal istifham yang inkari. Kan? Lepas tu aishun ni adalah sahibul hal. Sahibul hal yang duduk selepas hal. Perkataan hal iaitu istifham inkari, maka dibolehkan aishun ni yang sahibul hal ni duduk dalam keadaan nakirah. Dan yang terakhir antaqa ba'da nahi pula, jika sahibul hal ni, sahibul hal amruun duduk selepas la ni adalah la nafi, maka dibolehkan sahibul hal ni dalam keadaan nakirah.